Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita diizinkan Allah untuk berkumpul bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Dari sebagai mukaddimah, marilah sama-sama kita mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat ambil masa seketika untuk satu majlis ilmu, walaupun kita dah berada di pertengahan bulan Januari, tapi kita nak bincang tentang azam tahun kita, tahun yang baru 2022 ini. Ya, kita tahu tahun ini adalah perkiraan tahun Masihi, tapi insya-Allah yang kita nak bincang bukan tentang tahun Masihi itu, tapi nak cerita tentang apa yang boleh kita buat mendepani hari-hari yang mendatang, minggu-minggu yang mendatang, bulan-bulan yang mendatang. Mudah-mudahan padanya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-puan yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah format kita ringkas sahaja. Saya akan sampaikan beberapa pesanan berkenaan dengan azam tahun baru ini. Lebih kuranglah 1 jam, dan kita akan akhirkan dengan bacaan doa, insya-Allah di hujung nanti. Jadi saya mengalu-alukanlah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, para dermawan, para penyumbang yang telah banyak membantu mereka-mereka yang memerlukan, para asnaf, khususnya melalui Al-Azhar Camp. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala jerih perit tuan-tuan, usaha, komitmen, infak, sedekah, wakaf, sumbangan dan apa juga namanya yang tuan-puan keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi malam ni kita nak bincang tentang azam tahun baru yang sebenarnya saya yakin bila cerita azam tahun baru ni semua orang ada macam-macam. Ada macam-macam azam yang dia tanam dalam jiwa dia. Ada orang yang simple betul, dia kata azam aku tahun ini adalah menyempurnakan azam-azam yang tertangguh pada tahun-tahun sebelumnya. Kan? Senang tu. Ada juga orang yang dia kata azam aku tahun ini sekian, sekian, sekian dan sekian. Ala kulli hal, masing-masinglah dengan niat, dengan azam masing-masing. Saya nak ambil sedikit ruang di celah-celah azam tuan-tuan puan-puan sekalian untuk kita sentuh bagaimana nak realign, menyusun semula azam itu. Mudah-mudahan ianya selari dengan kehendak agama, insya-Allah biiznillah. Baik. Saya nak mulakan dengan satu kisah. Takdir Allah Taala, bumi Kedah Darul Aman ditimpa satu banjir yang sangat dahsyat. Yang kalau ikut sejarah pernah berlaku satu banjir besar yang agak berat sekitar tahun 1925. Amora tu menghampiri 100 tahun lamanya di bumi Kedah, yang dinamakan sebagai dipanggil Gunung Pecah tahun 1925. Pun disebutkan kepada kita yang berlaku pada tahun 2021 itu lebih dahsyat lagi. Kita bukan nak cerita tentang banjir itu, tapi salah satu peristiwa kecil yang memberikan mesej yang sangat besar. Peristiwanya kecil je, tapi mesejnya sangat besar kepada kita untuk, macam saya sebut tadi, kita nak sama-sama realign azam tahun baru kita.
Iaitu ketika saya turun ke Pondok Lanai, ataupun nama official dia Madrasah Misbahul Falah. Tapi orang Kedah kenal dengan nama Pondok Lanai lah, Pondok Almarhum Tuanku Haji Ahmad Zuhdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pondok mereka antara yang terkesan, teruk juga. Sebab untuk makluman tuan-puan, banjir bukan sekadar berlaku di Yan dan Jerai, tapi berlaku di kawasan Baling juga sangat teruk, masya-Allah, sampai dalam rumah parah tengkuk air. Dan ringkas cerita, bila saya ke Pondok Lanai, kita agih bantuan kepada tok-tok lah, makcik-makcik, kan, orang-orang tua yang ada di pondok, bersama dengan sesahabat daripada sukarelawan Al-Azhar Camp. Kita pergi beberapa kali, dan salah satu daripada misi tu, kita jumpa seorang tok lah, istilah dia tok lah, tua dah umurnya 80 berapa, saya pun lupa lah, 80 lebih lah disebut umurnya itu. Dan bila sembang-sembang, dia cerita dia asal di mana, dan keluarga dia, anak pinak dan sebagainya, semua ada, alhamdulillah. Dan beliau orang yang sangat senang lah, kehidupannya sangat senang. Tapi yang menarik perhatian saya adalah apabila dia sebut bahawa dia kata nak, orang Kedah ni dia nak dia kata, bila tok ni tua dah, dia kata, padahal keluar bilik boleh duduk depan ni, jengui muka pintu, pergi bilik ayak tepi tu, dapur tepi ni. Itu cara dia cakap. Dia kata, cik oi, kan, tok keluar bilik, ni tempat orang amai kalau nak ziarah, tu tandas tepi tu, dapur tepi ni. Maknanya apa? Walaupun dia seorang yang sangat kaya, ya, harta dia mungkin banyak, tanahnya banyak, anak-anaknya berjaya, subhanallah, tapi dia yang minta izin nak duduk di pondok. Sebab apa? Dia kata, akhirnya pada usia macam ni nak buat apa? Tok ni nak ngaji je, dia kata, ngaji buat amal sebelum nak balik jumpa Allah Ta'ala. Kan? Nak mengaji, iaitu menuntut ilmu, belajar baliklah kitab-kitab yang pelbagai di pondok daripada sah-sah kitab. Kemudian nak buat amal, dia kata, betul tengah sembang kami, tasbih duduk di tangan. Tasbih duduk di tangan. Tok perempuan lah, tua sangat dah. Mana rumah dia yang besar di kampung halaman, tinggal. Baliklah kalau raya, nak cucu balik, dia pun balik. Kalau tak, dia duduk di pondok. Sebab apa? Sebab akhirnya yang dicari adalah salaka tariqan ilal jannah. Nak cari jalan yang mudah, yang lapang, yang cerah, yang terang ke syurga Allah. Dengan redanya, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Maka di sana kita dapat simpulkan satu benda yang saya sendiri jadi tamparan yang besar untuk saya. Apa dia? Rumah yang mewah, kenderaan yang dahsyat, harta benda yang banyak, anak pinak yang ramai, itu semua adalah pinjaman dari Allah. Tapi benda yang paling besar adalah apa yang kita siapkan untuk hari selepas kehidupan. Sebab hari ini ramai manusia siapkan untuk hidup dia. Siapkan rumah, kenderaan. Bagus kerana menunaikan tanggungjawab. Tapi jangan sampai kesibukan kita di sana sehingga melupakan kita mempersiapkan diri. Lupakan kita untuk bawa bekal kepada kehidupan yang kekal abadi, yaumul baqa, hari yang kita nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita takut. Maka kisah makcik ni tadi bawa saya, kita kata apa, diketuk. Perasaan dan jiwa ini diketuk untuk berfikir satu perkara tentang azam, azam tahun baru. Apa juga yang tuan-puan azam dan niatkan, jumlah kita susun bagi ianya selari dengan beberapa kriteria. Tengoklah berapa yang saya sempat sebut malam ini. Tapi contoh tuan-puan target nak kumpul harta sehingga ada sekurang-kurangnya 10 juta ringgit aset. Contoh kan. Saya pun tak pernah ada benda tu dan macam payahlah nak capai kan. Sebab kita kerja gini je. Tapi kata itulah contohnya. Atau saya nak ada rumah 6 biji 7 biji. Tapi ada orang yang kumpul harta untuk apa? Supaya nampak kaya. Habis kumpul rumah supaya boleh sohor lantang kata. Masyhur, tunjuk ke orang rumah aku besar banyak. Tapi kita nak jadi manusia harta banyak supaya apa? Lebih banyak aku boleh keluarkan zakat, lebih banyak boleh aku menyumbang kepada agama Allah seperti yang telah tuan-puan buat pun. Cuma saya ulang sebut. Maka apa juga matlamat ataupun azam yang telah diletakkan, saya tak kisah itu hak tuan-puan. Cuma saya nak ajak sama-sama untuk kita nombor satu sekali. Yang pertama sekali adalah memasangkan
niat tadi, atau meletakkan niat tadi, atau kita apa lagi, mencipta niat tadi atas azam-azam yang dibuat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita susun supaya apa juga azam kita, pertama sekali mesti lillahi ta'ala. Saya ambil satu contoh. Sepatutnya malam ni saya tak sempat nak bersama tuan-puan sebab saya terbang ke Haramain untuk menunaikan umrah saya buat Jumaat. Tapi sebab arahan kerajaan Malaysia untuk tangguhkan, jadi ada malam ni. Maka walaupun tak boleh pergi, saya nak bawa satu kisah yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah, nak bagi faham tentang apa juga niat, walaupun mula-mula nampak macam material dan sebagainya, tapi realign-kan niat dia kerana Allah. Iaitu, kalau kita pergi ke bumi Madinah Al-Munawwarah, di belakang Masjid Nabawi sekarang ni, pintu berapa saya tak ingat, ada kawasan construction, kawasan pembinaan. Di kawasan itu, kita nampaklah tengah dibina sebuah bangunan yang agak tinggi, lebih kurang tinggi bangunan-bangunan yang lain yang ada di sekeliling, sebab Madinah ni dia standard, tinggi bangunan dia lebih kurang je semua kalau pasal. Benda itu banyak, tapi ada satu pembinaan yang sangat menarik, iaitu pada signboard di kawasan pembinaan adalah kontraktor sekian, arkitek sekian, engineer sekian. Tiba-tiba pemilik tapak atau pemilik projek, nama dia ditulis di situ adalah Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Saya macam, yo, kenapa nama pemilik Sayyidina Uthman? Jadi saya pun bertanya kepada, kebetulan waktu saya jalan dengan guru kami, Fadil Ustaz Abu Zahrah Abdullah Tahir Hafizahullah. Saya kata, Ustaz, kenapa nama pemilik bangunan ni Sayyidina Uthman? Ada kod-kod lah, ada kerabat Saudi yang nama Uthman Ibn Affan ke, kan? Maka guru kami jawab, dia kata bukan. Ini adalah tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan. Ini tanah dia. Dan sebarang pembangunan baharu di atas itu diuruskan oleh kerajaan, dan pemiliknya adalah Sayyidina Uthman Ibn Affan. Waktu itulah saya kata, Masya Allah, betapa besarnya patutlah kita tahu sahabat ni, pahala dia Masya Allah, iman dia pun luar biasa. Sebab apa? Segala yang dikumpulkan, kekayaan, harta benda, apa juga, semua niat-niat yang diletakkan tadi, tak kira dia bentuk azam tahun baru ke azam awal tahun ke azam tengah tahun, semua tu nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut kepada kita, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi kata sesungguhnya semua amalan itu dimulakan dengan niat, dan manusia, kamu kena ingat, Nabi kata, kamu diganjarkan atas apa yang kamu niatkan. Masya Allah. Jadi jomlah sama-sama kita tengok kisah Sayyidina Uthman Ibn Affan tadi. Beliau dah wafat lama dah, kan? Lama dah. Tapi sampai ke hari ini pahalanya berjalan sebab apa? Tanah miliknya yang diwakafkan masih digunakan untuk kebaikan umat Islam. So bila ada harta diniat kerana Allah SWT, walaupun banyak mana, walaupun besar mana, tak pandang dah benda itu, sebab semuanya itu lillahi ta'ala, dibalik pada Allah, maka pahala yang berpanjangan. Jadi marilah sama-sama saya peringat diri saya dan kita semua yang berada di sini pada malam ini untuk sama-sama realign balik. Susun semula niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga azam. Sama ada azam nak kumpul duit, azam nak pergi haji atau umrah, azam nak kumpul aset, azam nak apa-apalah azam, biarlah semuanya itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat menumpang sedikit semangat yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Itu satu. Itu di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Kalau orang kata, tapi Ustaz, dia sahabat, memanglah power. Betul lah, sahabat ni maqam dia lain. Nabi sebut radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Taala redha kepada mereka semuanya. Masya-Allah. Ini sahabat Nabi lah. Okey, saya bawa satu kisah lagi lah. Yang ni kat Mekah pula. Bukan sahabat Nabi. Bukan sahabat. Kisah ni kisah seorang perempuan. Kita ada Puan Ruziah Ramli.
kita ada Puan Azliza, kita ada Puan Siti Masyitah, kita ada Puan Siti Aisyah, kita ada Puan Nur Hidayu, kita ada Puan Nur Mala, dan ramai lagi lah, minta maaf saya tak sebut nama. Sebab saya punya skrin ni kecil sikit kan, nampak yang mana nampak saya sebut lah, ramai lagi lah. Baik. Saya nak bawa kisah seorang perempuan yang pahala dia insya-Allah, insya-Allah, biiznillah besar. Iaitu kalau kita perasan, malam ni pun yang saya nak sebut ni saya ambil beberapa fawaid, faedah-faedah daripada kitab yang sangat barakah karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu rahmatan wasi'ah, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Beliau adalah orang Nusantara, orang Indonesia asalnya. Sebab tu Al-Mandili, orang Mandailing di Indonesia. Datang ke Malaysia, kemudian hijrah duduk di Makkah, belajar di Madrasah Syaulatiyah, kemudian mengajar di sana di Masjidil Haram, dan akhirnya wafatlah. Ini kisah ulama yang besar. Ramai lagi lah, Syekh Yasin Padang, Pak Da'i, Syekh Wan Ismail Fatani, Pak Da'i Bakurah yang tulis kitab Bakurah, yang baru meninggal guru kami, Tuan Guru Haji Yahya, atau lebih dikenali dengan nama Babaya. Semua itu adalah bekas belajar di Syaulatiyah. Jadi kenapa orang perempuan ni nak ceritanya bahawa dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menginfakkan harta yang dia ada untuk menyediakan, beli bangunan, tanah dan sebagainya untuk jadi madrasah yang di sana dapat ulama-ulama dunia belajar. Zaman mereka belajar menuntut di Syaulatiyah. Syaulatiyah kenapa? Di sana madrasah nama Syaulatiyah. Syaulatiyah ni bukan nama Arab, nama India. Rupanya wanita ni seorang wanita yang kaya daripada India. Orang Islam kita diwakafkan harta yang dia ada, beli tanah, beli bangunan, akhirnya di madrasah untuk para ulama menyebarkan ilmu, dan generasi kemudian menuntut ilmu, akhirnya menjadi ulama di sana. Cuba bayang pahala dia banyak mana, masya-Allah, kan? Sebab tu kita sebut tak salah kalau nak jadi orang yang kaya, dan tuan-puan sendiri pun yang menyumbang malam ni. Kaya bukan mesti ada 3-40 juta dalam bank. Kalau kita ada RM10, dia menyumbang RM5. Kaya lah tu. Alhamdulillah, kan? Maka tahulah kita bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa pun yang kita ada, kalau niatnya betul disumbangkan kepada agama Allah, pahala akan terus berjalan. Sama ada seperti kisah Sayyidina Uthman tadi, ataupun kisah seorang wanita yang hartawan namanya Syaulatiyah, diinfakkan harta dia, akhirnya menjadi sebuah madrasah. Di sana madrasah dinamakan dengan nama beliau Syaulatiyah. Masya-Allah. Jadi nak sebut kepada kita, tuan-puan yang saya kasihkan Allah, betulkan semula niat kita dalam setiap azam yang kita letak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, selepas kita dah letak niat yang betul, apa pun azam, nak kumpul apa pun kerana Allah, jangan lupa letak azam dan mohon pada Allah agar diperelokkan agama kita. Saya sendiri wabil khusus, sebab mulut yang bercakap lebih dekat dengan telinga, dan tuan-puan yang bersama dengan saya yang sangat saya hormati lagi saya kasih sekalian, kita doa, ya Allah, sempena tahun baru yang mendatang, bertambah umurku ya Allah, maka tidak ada lain permintaanku ya Allah. Kau peliharalah agama ini ke atasku ya Allah. Kau jagalah agama ini ke atas diriku ya Allah. Kau perelokkanlah agama ini ke atas diriku ya Allah. Kau bantulah aku untuk menjaga agama ini sebaiknya ya Allah. Masukkan salah satu azam adalah supaya agama Islam tu elok lekat kat kita. Sehinggalah akhirnya bila kita mati nanti, saya akan mati, tuan-puan semua, kita semua akan mati. Biar mati kita esok adalah husnul khatimah. Masuk dalam kategori orang-orang yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nak masuk, kita ni ketika ya Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mari balik ke sisi Tuhanmu yang mana Allah, yang Tuhanmu telah redha kepada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kamu masuklah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah, Allah nak bagi. Sebab apa? Sebab Allah telah pun redha. Allah telah pun redha kepada hamba-hamba dia.
Maka bagaimana nak jadi hamba yang Allah redha? Kena perelokkan agama. Jadi dalam banyak-banyak azam selit satu, iaitu doa munajat banyak-banyak agar diperelokkan agama kita. Mana yang kurang, mana yang terpelecok, mana yang salah, diperkemaskan elok. Barulah jadi kita manusia yang mudah-mudahan ada nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Doakan agar agama kita jadi elok. Baik. Kemudian yang ketiga, kita selitkan juga dalam banyak-banyak azam kita tadi, di samping niatnya semua mesti kerana Allah. Yang kedua, azam agar tahun ini menjadi tahun yang mudah-mudahan Allah perelokkan agama kita. Masukkan juga salah satu daripada azam ini, ataupun dalam azam yang telah sedia ada, selitkan padanya doa dan munajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jaga segala segilah. Segala segi. Terhindar daripada dosa dan maksiat, daripada kesalahan-kesalahan yang Allah Ta'ala tak suka, daripada rasuah, daripada judi, daripada zina, daripada apa sahaja. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara doa yang paling pendek tapi sangat luar biasa, dengan syarat kita hayatilah. Kalau tak hayati, tak ada rasa lah pula kan. Iaitu doa yang sering diamalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Doa dia, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan? Kita minta Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan kita minta ya Allah, perelokkan, selamatkan dunia aku dan akhirat aku dalam keadaan hasan. Azam sungguh-sungguh, apa juga niat yang kita telah letak, azam yang telah kita pasak tahun ini, matlamat ujung dia adalah kebaikan dunia wal akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Kena ada yang dalam menyusun azam tahun baru kita, biar dia duduk di atas jalan itu. Jalan yang Allah Ta'ala redha padanya, Allah Ta'ala suka padanya, Allah Ta'ala kasih padanya. Dunia, satu bab. Yang kedua, paling utama, akhirat. Ini perkara yang ketiga kan. Di samping niat kita, yang kedua minta Allah perelokkan agama, yang ketiga minta keselamatan dunia akhirat. Contoh, ada orang azan, tahun ni aku nak bayar zakat 2 juta, contoh. Kan? Kita boleh bayar RM40, RM100 pun kita rasa banyak dah kan, dengan harta kita yang tak ada. Tapi mana tahu ada orang tahun ni nak bayar zakat 2 juta, Masya Allah. Tidak-tidak pun 200,000 misalnya kata. Masya Allah. Jadi kalaulah itu yang diniatkan, dia nak buat, biarlah sifat yang namanya zakat ini tadi bagi manfaat dunia dan akhirat. Tak maulah niatnya nanti lari pula. Kan? Infak, sedekah, zakat dan sebagainya, supaya orang kenal, oh dia ni bayar zakat banyak ni. Habis dah kan. Niat nak riak, nak ujub, nak sum'ah, nak takabbur, wal'iyazu billah. Tu jadi tak elok dunia, tak elok akhirat. Dunia tak dapat apa, habis saja. Akhirat pun tak dapat apa, rugi, pahala amalan terbakar. Jadi biar kita letakkan matlamat yang telah disusun, azam yang telah dipasak, biarlah ia akhirnya memberikan kebaikan kepada dunia dan akhirat kita. Yang tu kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh minta maaf, saya sebut bab sensitif sikit ni. Contoh orang perempuan dia nak kurus. Azam nak kurus. Dia pun pergilah ambil kelas untuk menguruskan diri. Baguslah tu. Boleh, tak ada masalah. Masya Allah, Tuan Ashraf Zainuddin kita menulis, tolong tulis kat ruangan chat. Subhanallah, jazakumullah khairul jazak fi khidmatikum. Masya Allah, bagus ada seorang tulis nota bagi agak. Alhamdulillah. Baik, saya sambung. Waktu zaman badan sedikit berisi, pakai baju longgar elok, tutup aurat cantik. Bila masuk kelas diet, kurus dah, slim elok dah badan. Hilang dah lemak-lemak semua. Dandan baju ketat melekat.
update posting sana, posting sini kat Facebook, dia lari sikit dah. Mungkinlah dari sudut kebaikan dunia, okey. Sebab apa? Badan kurus, bukan sekadar kurus turun gitu je, tapi sihat, kolesterol pun rendah, lemak pun rendah. Manfaat dunia dapat, tapi takut akhirat yang sangkut. Kan memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh, fihi aurah, padanya aurat. Tak nak. Kan kita tak nak. Jadi janganlah apa juga azan diletak akhirnya memberi manfaat separuh jalan, iaitu manfaat dunia, tapi manfaat akhirat tak ada. Yang tu kita takut sangat-sangat. Jadi kalaulah ada yang berazam nak kurus, maka biarlah kurus itu pun menjadi manfaat. Dunia dapat manfaat, akhirat pun dapat manfaat. Niat kurus ni sebab apa? Supaya badan sihat, boleh buat ibadat. Nak tawaf tak mengah, nak sa'i tak mengah, nak semayam diri lama tengah malam tak sakit lutut, nak baca Quran tak adalah nafas pendek rasa semput. Sebab apa? Badan sihat. Kalau gitu niat kurus, insya-Allah. Insya-Allah. Adalah kebaikan dunia dan juga ada kebaikan akhirat. Kena seliklah. Kena selik doa agar diberikan kebaikan dunia dan akhirat dalam setiap azam yang telah kita pasakkan untuk tahun-tahun yang akan datang ini. Terutamanya yang paling dekat tahun ni lah, 2022 yang baru masuk. Berapa? 13 hari. 13 hari kan. Baik. Jadi kena ada benda tu. Kena ada benda tu. Macam mana pun dia kena balance dunia dan akhirat. Baik. Itu yang ketiga ke yang empat. Saya pun tak perasan dah. Kemudian tuan-puan yang saya kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang ketiga betul lah. Yang pertama adalah kita cerita tentang niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita doa agar diperelokkan agama kita, ibadat dan sebagainya. Yang ketiga, kita kata selitkan dalam setiap azam tu doa supaya dia bagi manfaat dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, kita nak minta kepada Allah yang ni sangat penting dan besar. Maka saya nak sebut satu hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ahmad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Seorang ulama yang kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Nama penuhnya Imam Abdul Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad. 3 kali Muhammad, sekali Ahmad. At-Tusi Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab dia yang sangat masyhur, Ihya Ulumuddin, beliau rahimahullah sebut salah satu hadis Nabi SAW dalam kitab itu, iaitu pesanan Nabi kepada kita. Apa kata Nabi? Akiyasun nas akthiru min dhikril maut. Sebijak-bijak manusia, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Akiyasun nas, riwayat yang lain, akthiru min dhikri hazimil ladzat. Sebijak-bijak manusia adalah mereka yang mengingati benda yang boleh menghilangkan kelazatan dunia. Mafhum mukhalafah dia pun sama juga, mati. Jadi Nabi sebut orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak akthiru min dhikril maut, paling banyak ingat mati. Maka jadikan tahun 2022 ini adalah tahun yang paling banyak kita ingat mati. Bukan sampai tahap tak buat apa dah atas muka bumi, matilah sat, matilah, bukan. Kan? Bukan suruh wirid mati tu. Nabi bila buat apa pun ingat mati. Contoh, semudahnya begini. Ketika nak salat, kita ambil wuduk, ambil dulu dengan niat, manalah tahu ini wudukku yang terakhir, ya Allah, maka terimalah. Takut lepas wuduk tu mati. Lepas wuduk tak mati, salat. Ya Allah, andai ini salat terakhirku dan selepas ini aku mati, terimalah salatku ini, ya Allah. Mana setiap benda yang dia buat diselitkan mengingati mati. Nabi kata ni orang cerdik, orang bijak. Sebab apa? Dia sentiasa mengingati mati. Maka tahun ini jadikan kita orang yang tahu banyak mengingati mati. Tambah tengok pula kan jiran tetangga, sanak saudara yang mati sebab mungkin COVID, mungkin penyakit macam-macam. Tak apalah.
Mereka yang telah mati itu selesailah urusan mereka. Kita doakan yang baik-baik, kita banyakkan menghadiahkan bacaan suratul Fatihah, mendoakan mereka dan sebagainya. Satu bab. Tapi satu bab lagi adalah kita sendiri itu kena kemah sungguh, kan orang Kelantan kata kemah molek. Kemah molek. Bagi kemah sungguh mengingati mati, dan kita kata apa? Dia punya alamat dia apa? Bagaimana orang tu hidup. Mana 2022 ni kalau betul kita ingat mati, kita buat persiapan sebanyak-banyaknya. Solat kita jaga. Wiri jangan tinggal. Walaupun seringkah-ringkah wiri. Apa dia? Wiri selepas solat contoh. Kan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakat bangun cucuk pergi. Relax dulu, duduk kejap. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita kata. Amantu billahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbiru takbira. Kita mesti astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. Kita istighfar. Kenapa tu? Nak minta ampun, ya Allah, dosa banyak ni, ya Allah, aku nak mati dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan Engkau ampun dosa aku, ya Allah, dalam keadaan bersih daripada salah dan silap, ya Allah, ampunkan dosa aku. Kita minta. Jadi banyakkan sungguh ingat mati, kan? Antaranya apa lagi boleh buat? Mungkin kita boleh pergi ambil hari, pergi ziarah kubur, kan? Mak ayah kita ke, ahli keluarga ke. Boleh pergi cuci kubur. Sebab apa? Lalu di kubur ni pun kita boleh teringat mati. Nabi kata apa? Fazuru. Nabi kata pergilah ziarah. Ziarah apa? Orang mati? Kubur. Kan sebab apa? Paling kurang dia mengingatkan kita tentang kematian dan akhirnya menjadikan kita manusia yang sungguh-sungguh bersedia untuk mati. Andai mati menjemput pada tahun ini, Allahu Akbar, matinya dalam keadaan yang bersedia. Sebab apa? Prepare habis. Saya teringat kisah sahabat kami almarhum Ustaz Murtada, abang kepada Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Adik dia lah yang glamournya. Abang dia Fadhil Ustaz Murtada. Ustaz Murtada ni dia buluh macam-macam hidup dia ni. Dia hidup umur tak sampai 31. Ini umur 30 lah. Tahun yang ke-31 cuma belum cukup umur lagi. Meninggal dunia. Mana tanah-tanah dia sebelum mati tu, dia wakaf. Harta-harta dia sumbang habis. Tanpa meminggirkan hak anak isteri lah. Cuma apa yang ada dia bahagian. Takdir Allah boleh meninggal pada usia yang agak muda, awal 30 baru masuk, tapi dia siapkan bekal akhirat dia, Masya Allah. Zaman dia hidup orang tak kenal pun, sahabat kenal lah. Tapi bila dia mati, Allah angkat martabat dia, Allah muliakan, masyhur nama dia, orang tak kenal. Sebab apa? Kebaikan dia, kehebatan zaman dia hidup, Allah zahirkan selepas dia mati. Jadi kita nak contohi orang macam tu juga kalau nak ambil zaman kita lah. Yang pahala dia berpanjangan, amal dia luar biasa, dia mempersiapkan diri untuk mati. Kita pun kena begitu juga, sama-sama mempersiapkan diri untuk mati. Kena banyak sungguh-sungguh lah. Kena banyak sungguh-sungguh untuk mengingati mati. Jangan pula kita kata, tapi Ustaz kalau mati habislah kita. Kenapa pula? Kan dalam satu hadis Imam Bukhari cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita tentang orang beriman, minal mu'minin, daripada orang beriman ni tempat rehat mereka adalah kematian. Nak rehat daripada kelelahan, keletihan, kesusahan dunia. Bila mati, balik ke negeri abadi.
Sebab itu diceritakan dalam satu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Imam Tirmizi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Hadis ini Nabi kata apa? Idza wudi'atil janazah فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني. Hadis ni panjang lagi. Dah akhir hadis Rasulullah SAW. Tapi nak ambil part tu. Nabi kata idza wudi'atil janazah, bila mati kamu esok jadi jenazah terbaring depan tu imam. Kamu datuk, kamu tan sri, kamu doktor, kamu pelajar, kamu tak ada apa-apa, kamu kaya raya. Waktu itu nama kamu jenazah. Tak adalah semua pangkat buang habis. Kemudian selesai belaka mandi, kafan, salat, nak dikebumikan. Fa'ahtamaluha ar-rijalu ala a'nakihim. Nabi akan diangkat kamu ini, wahai jenazah, wahai manusia, ar-rijal, yang angkat ni orang lelaki, ala a'naqihim, di atas bahu mereka. Itulah kenderaan terakhir kamu. Ada Velfire, ada Alfa, ada Mercedes, ada Range Rover, adalah apa-apalah nama kereta lagi yang besar, Starlet, apa lagi. Semua itu tidak memberi manfaat, la yuntafa'u bihi. Tak ada manfaat dah waktu tu. Melainkan yang ada pada kamu, kenderaan kamu yang terakhir. Fa'ahtamaluha ar-rijalu ala anaqihim. Diangkat oleh orang lelaki di atas bahu mereka, kan? Angkat keranda orang lelaki lah, angkat orang perempuan, betul tak? Waktu di atas itulah kata Nabi, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Bila si mati tu orang saleh, dia kata cepatlah weh, hantar aku pergi kubur. Orang mati tu bercakap ke Ustaz? Ya, cakap. Kalau orang mati orang baik, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Tapi kalau si mati orang yang tak baik, dia kata fa in kana, Nabi sebut fa in kana ghairun salihatan qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Orang mati ni orang yang tak baik, wal iyaz billah, dia kata ya wailaha, aduhai alangkah celakanya, aina tadhhabuna biha, ke mana kamu nak bawa jasad aku ini. Itu beza dua golongan. Orang yang ingat mati waktu hidup, dia bersiap, dia jadi golongan pertama. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah golongkan kami dalam golongan tersebut. Allahumma amin. Dia kata dia boleh cepatlah, ahli keluarga duk nangis, dia seronok dah. Golongan kedua, wal iyazu billah, jauhkan kami ya Allah. Ahli keluarga tengah nangis, dia pun nangis juga. Sebab apa? Sebab yang pertama tadi, yang mudah-mudahan Allah golongkan saya dan tuan-tuan semua, kita sebut ramai-ramai di rumah masing-masing, amin. Allah golongkan saya dan tuan-tuan semua, amin. Allah Ta'ala golongkan saya dan tuan-tuan semua, amin. Dalam golongan pertama ini, yang cepat-cepat nak masuk kubur ni, sebab apa? Dia melihat Allah berikan kepada dia basyira wa nadhira, khabar gembira, berita yang indah. Dia nampak menanti di alam barzah itu raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman syurga. Tapi golongan yang kedua ini, wal a'yazubillah, minta jauh daripada saya dan tuan-puan, kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua ini, apa dia? Golongan yang tengah kata, aduhai alangkah celakanya, mana nak bawa aku. Sebab apa? Dia nampak kat sana, hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka, wal a'yazubillah. Nah. Jadi bila orang yang ingat mati ni, dia akan sedia sungguh-sungguh. Dia prepare apa yang sepatutnya untuk dia mati. Jadi tahun 2022 ini, marilah kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mati. Antara jalan yang tuan-puan buat ni kan, menginfakkan harta, bersedekah, mewakafkan, membayar zakat. Apalah nama dia. Semua ini salah satu persiapan kita untuk mendepani hari kematian. InsyaAllah di peringkat Al-Azhar Care, kita akan bantu sampaikan selagi termampu, selagi ada sumbangan daripada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kita akan bantu. Kita bantu semua yang mampu. Apa yang terdaya lah. Dalam negara ke luar negara ke semua buat. Nah, sebab sebagai orang kata apa sibuk bantu orang kat Syria, kat Palestin. Malaysia pun ramai orang susah.
Mana yang komen gitu dia tak tengok pihak Zakir lah kot kan. Kita dalam Malaysia pun insya-Allah hampir setiap hari tanpa miss. Saya ingat kalau hari saya tak turun pun sahabat-sahabat lain suka dalam turun. Kita menyampaikan amanah tuan-puan. Sebab apa? Pakat sama-sama nak siap untuk hari akhirat. Ni pakat puluh dah kan. Kita nak siapkan untuk hari akhirat. Yang inilah benda yang besar dan mahal yang kita kena buat sama-sama. Mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Jadikan ia sebagai salah satu apa kita sebut tadi, azam ataupun kita punya matlamat utama kita pada tahun 2021 ini, insya-Allah. Itu yang keempat. Niat, minta diperelokkan agama, minta selamat dunia akhirat, kena banyak ingat mati. Kemudian yang kelima, tuan-puan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, selitkan sikit dalam banyak-banyak apa yang kita buat, semua yang namanya azam ke yang namanya matlamat tadi ni, selitkan di sana ruang untuk muhasabah seperti mana pesanan kepada kita, hasibu qabla an tuhasib. Kamu hisap diri kamu, hitung diri kamu, muhasabah diri kamu sekarang ni dulu. Sebab apa? Sebab sebelum kamu dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masa dia. Untuk tahun ini, di samping azam kita yang pelbagai, selit ruang untuk muhasabah. Aku bagi banyak juga tahun lepas, dia kata. Sedekah saja, infak, wakaf, zakat semua ni dekat 100,000. Tapi kita muhasabah, tapi harta aku banyak lagi yang tak terpakai dan sebagainya. Simpanan tak terusik, kan? Makan minum keperluan harian tak terusik. Hidup macam biasa. Sedekah bagi dah, tapi yang memang duit tak tahu nak buat apa ni pun banyak. Kenapa aku tak terus menyumbang bersedekah? Kita muhasabah. Bukan makna kita teruk. Muhasabah ni adalah cuba cari ruang untuk tambah baik diri kepada yang lebih baik dan lebih baik. Cari ruang dan peluang tu. Sebab kita tahu kedudukan dalam syurga Allah esok, kalaulah saya duduk di sini, tuan-puan duduk seperti bintang di langit punya jauh jarak dia. Yang membezakan jarak sejauh itu mungkin sebab 10 sen yang kita sedekahkan berbeza lebih daripada orang lain, maka kita duduk di atas. Jadi kena kena muhasabahlah apa yang kurang, apa yang tak cukup sepanjang kita hidup pada tahun-tahun sebelum ini, kita perkemaskan balik pada tahun yang baharu ini. Jadi muhasabah balik diri, bukan sekadar pada sumbangan semata-mata, tapi muhasabah juga kita punya amal ibadat. Solat kita bagaimana? Tahun menuju tahun, umur bertambah, tapi ibadat kita setara mana? Tambah dah ibadat, makin berkualiti dah ibadat, makin hebat dah amal ibadat. Yang tu kena dimuhasabahkan. Dan muhasabah. Ini saya sebut kat diri saya ni. Kadang kita ni ibadat Allahu Akbar. Kalau menyanyi berlagu-lagu kadang. Tengok movie bersiri-siri. Tapi kalau nak selawat, nak wirid, nak zikir, tak sebanyak mana. Baca Quran, selak tak selak. Ni saya kata kat saya ni, bukan kata kat orang lain. Kita muhasabah je masing-masing. Maka biasakan di mulut kita ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk memperbanyakkan tasbih, zikir, wirid kita, selawat kita kepada Nabi SAW. Sebab itu juga antara benda yang boleh membantu untuk memperelokkan agama dan menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Kan? Jadi kita kena susunlah. Kita organize betul-betul. Kita ikhtiar susun betul-betul semua yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah biiznillah jadi elok comel belaka perjalanan hidup kita pada tahun 2022. Itu yang kelima. Niat bagi betul kerana Allah Ta'ala. Minta agar diperelokkan agama. Kita minta selamat dunia akhirat. Banyak ingat mati. Yang kelima tadi, kita dah sebut, kita nak ikhtiar sama-sama. Supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang telah kita buat ini dimuhasabahkan dan diperelokkan pada tahun-tahun mendatang. Yang keenam, bolehlah satu lagi, ada lebih kurang 5-6 minit gini. Yang keenam, kita tanamkan tekad pada tahun yang baharu ini, tahun yang mendatang ni lah.
kita nak jadi manusia yang benar-benar bersyukur dengan segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur ini kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia kata ada satu ibadat yang sampai dalam syurga pun ahli syurga masih buat. Apa dia? Bersyukur. Syukur ni ibadat lain tak ada dah. Tapi syukur masih berlanjutan sampailah ke dalam syurga Allah. Hamba-hamba Allah ni masih tak berhenti lagi mengucapkan syukur. Washkuru ni'matallahi alaikum. Mereka ini mengucapkan syukur akan nikmat Allah kepada mereka. Dalam syurga ni nikmat banyak, maka syukur mereka tak berhenti lagi. Dan disebut syukur ini tinggi, lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada ibadat-ibadat hati yang lain. Syukur ni duduk di atas. Sebab apa? Syukur ni berterusan sampailah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha untuk memperbanyakkan syukur. Sebab Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, nescaya aku tambah. Allah janji. Kan Allah kata kamu syukur aku tambah. Tambah bukan mesti duit, Allah tambah kesihatan. Tak, umur bayi kita kawan-kawan mati ada dah, duduk hospital tak boleh bangun ada dah. Tapi kita elok boleh buat ibadat, boleh itu ini macam-macam. Syukur nikmat kesihatan Allah bagi. Yang ni yang mahal, yang ni yang luar biasa. Jadi kita kena buat sama-sama memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan Allah menerima syukur kita atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi. Dan tumpuan, sebagai penutup pada malam ini, sebelum saya akhirkan dengan bacaan doa, saya nak ajak diri saya wabil khusus dan semua yang mendengar, yang menyumbang, para dermawan sekalian yang sentiasa support aktiviti kebajikan Al-Azhar Care. Saya doakan mudah-mudahan kita semua istiqamah di atas jalan ketaatan, jalan kebenaran, jalan menjaga apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengganjarkan dan membalas segala perik-jerih pengorbanan dan apa sahaja yang dilakukan oleh tumpuan sekalian diganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran jannatil firdausil a'la ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mewakili seluruh jawatan Al-Azhar Care, Bertuan Presiden kami Fadil Ustaz Alif Mahari, seluruh lintun kuasa dan para sukarelawan mengucapkan jazakumullahu khairul jazak atas sumbangan yang tanpa henti daripada tumpuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan. Juga saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dalam majlis yang penuh barakah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati sekalian kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, memberikan kebaikan dan memberikan keampunan atas apa juga yang telah kita lakukan di sepanjang kehidupan ini. InsyaAllah, marilah sama-sama kita akhirkan dengan bacaan doa. Kita mula dengan menghadiahkan bacaan suratul Fatihah, terutamanya kepada junjungan mulia kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para guru dan para masyayikh, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita dan seluruh umat Nabi sallallahu, dan tidak lupakan kepada diri kita sendiri. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولكل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا دافع البلاء والوباء ادفع عنا هذا البلاء والوباء والغلاء وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وسوء الداء وخير عدة الرجاء. اللهم يا أمان يا أمان يا أمان خلصنا من الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا والممت ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اجعل في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada tuan-puan semua, insya-Allah. Sebarang perkembangan tuan-puan boleh ikuti di Facebook rasmi kami Al-Azhar Care untuk perkembangan aktiviti kita, bagian bantuan dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati sekaliannya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sekadar itu dulu, terima kasih banyak-banyak sehingga kita berjumpa lagi. Wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.